Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita semua tahu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insan yang paling kuat sembang, cukup pakar dalam sembang dekat dalam negara kita ini tidak lain tidak bukan ialah Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sejak zaman pembangkang dahulu sampailah menjadi Perdana Menteri pada ketika ini, memang dia terus berterusan sembang sana sini. Dan macam biasalah, Perdana Menteri kita ini memang satu kegemaran beliau sejak beliau menjadi Perdana Menteri, beliau cukup suka buat rancangan macam Town Hall Q&A ataupun rancangan-rancangan berbentuk bola bicara Q&A. Orang tanya, dia jawab, dan bila dia jawab memang dia sembang berlaut. Orang yang bertanya itu tidak akan ada ruang dan peluang untuk bertanyakan kembali ataupun untuk mematahkan hujah Perdana Menteri. Q&A seperti inilah yang cuba mungkinlah dilakukan oleh Rafizi Ramli ketika menjemput Wai Viral. Sedangkan pada peringkat awal, Rafizi dok ajak Wai Viral untuk berdebat. Bila berdebat, of course hujah beliau akan dipatahkan kembali. Tapi kalau Q&A ini, ibaratnya macam kita tanya soalan dekat orang itu akan sembang jawab merata-rawa, dan orang yang bertanya iaitu kita tak ada ruang untuk mematahkan kembali hujah orang yang sembang merata-rawa tersebut. Itu yang kita tak nak. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Sampai kesudah Rafizi hendak mempertahankan konon-kononnya dia nak podcast terbuka yang bakal menteri. Yang ini saya akan ulas dalam video saya yang akan datang. Kembali pada Perdana Menteri dan juga sembang beliau. Macam biasa seperti saya sebutkan, beliau sentiasa ada satu rancangan macam Town Hall, Q&A dan sebagainya kan. Tapi itulah, beliau suka sangat buat macam ni. Cuma kerja tak berapa jalan sangat. Tapi tak apalah, itu belakang cerita. Cuma saya nak mengulas beberapa perkara daripada soalan daripada seorang remaja ini bertanyakan berkenaan dengan pendidikan percuma yang Datuk Seri Anwar Ibrahim macam biasa menjawab dengan berata-rawa. Ada beberapa part yang saya akan kerat-kerat di sini dan saya akan ulas satu persatu. Ini yang pertama. 15 September 2022 kajak dululah. Dia janji 100%. Dia pun tak buat lagi. Seorang umpamanya timbalan presiden parti dia sebut kita akan hapuskan PTPTN. Tak buat juga. Memang ucapan saya kata, kalau bila keadaan kewangan kerajaan itu baik, pendapat saya, sepatutnya pendidikan ini dari sekolah rendah sehingga universiti harus percuma. Itu pandangan saya. Dekat sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam biasa Datuk Seri Anwar Ibrahim klasik. Bila beliau berjanji dan diingatkan kembali pada janji beliau, beliau cuba untuk berpusing menyalahkan orang lain. Dia ni dulu janji, kenapa dia tak buat, kenapa dia tak persoalkan, contohnya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang tak tanya pasal janji orang lain. Orang lain itu bukan kerajaan lagi dah. Lagipun, janji yang tertentu itu dalam hal ini PTPTN dimasukkan. Benda ini ada dalam manifesto tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan benda inilah yang menjadi mantra Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga PKR daripada dulu sampailah sekarang. Saya tahu, saya pernah bersama-sama dengan mereka, dan itulah laungan yang sentiasa disebutkan sampailah mereka menjadi pembangkang sampai kesudah dan terus dimasukkan dalam manifesto dan sebagainya. Dan dalam manifesto contohnya kan, PTPTN dimansuhkan ataupun diampunkan secara bersasar. Tak tulis pun demi syarat, tengok ekonomi macam mana. Kalau ekonomi okey, kita laksanakanlah. Tak ada pun masalahnya, betul tak? Tapi itulah klasik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Diingatkan kembali pada janji beliau. Beliau cuba untuk menyalahkan orang lain. Kenapa orang lain tak buat dan sebagainya. Padahal janji itu janji beliau juga. Inilah dia. Memang sangat-sangat klasik. Ini yang kedua. Cuma keadaannya sekarang, saudari kena tahu, anda kena tahu, sebila saya diserahkan ke jawatan ini, hutang 1.5 triliun ringgit. Tak bayar, bankrupt negara. Defisit 5.6%. Maknanya kalau gaji 1,000, belanja 1,600. Kerajaan tak boleh bertahan. Macam biasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berkait dengan ekonomi yang tak berapa cantik diwarisi oleh Perdana Menteri, konon-kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sentiasa menyebutkan mewarisi hutang 1.5 trilion dan sebagainya. Padahal benda ini kita tahu benda itu tak betul. Laporan daripada Ketua Audit Negara telah menyatakan pada hujung 2022
negara cuma berhutang 1.08 trilion sahaja. Dan Perdana Menteri sejak daripada menjadi Perdana Menteri dok kata 1.5. Tapi masalahnya 1.08 trilion angka yang telah disebutkan oleh Ketua Audit Negara. Dan anda pun boleh cek dekat Bank Negara pun berapa sebenarnya hutang negara yang telah ditinggalkan zaman Perikatan Nasional. Tak sampai pun 1.1 trilion, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan macam yang saya telah bangkitkan, saya dengan rakan-rakan YB Viral dan sebagainya telah bangkitkan baru-baru ini, sebenarnya untuk tempoh tahun 2023 ini sampai ke tarikh hari ini, Perdana Menteri Malaysia ini, kerajaan kita sekarang ini telah menambah hutang lebih 105 trilion ringgit. Terbanyak dalam sejarah negara kita ini oleh mana-mana Perdana Menteri ataupun kerajaan dalam tempoh setahun. Macam contoh, zaman tahun 2020 cuma tambahan 75 trilion sahaja. 2021 tambahan 86 trilion sahaja. Tahun 2022 tambahan 97 trilion sahaja. Tahun ini tambahan 105 trilion. Jauh lebih banyak berbandingan Perdana Menteri yang terdahulu. Jadi kalau nak cerita tentang 1.5 trilion, mungkin betul lah sekarang ini. Tetapi kebanyakannya adalah hutang yang mungkin telah dibuat oleh kerajaan yang baru ini. Sampai bila nak menyalahkan kerajaan lama konon-kononnya berhutang sampai 1.5 trilion sedangkan benda itu tak betul. Dan antara penyumbang utama juga hutang yang bertambah pada ketika ini ialah kerajaan sekarang ini juga. Yang ketiga. Orang tanya, Anwar sebut dulu, kita menang hari ini, minyak turun. Saya tahu yang dengar tu. Tunggu je. Baik. Betul. Ya. Betul. Sebab itu, tapi you tahu sekarang, bila kita umum itu, harga minyak di Arab Saudi 50 sen. Harga kita terlalu tinggi. Hari ini, harga minyak di Malaysia lebih rendah daripada Arab Saudi. Klasik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila diingatkan kembali tentang janji, saya ulang, hari ini saya jadi Perdana Menteri, besok minyak turun. Dikatakan konon-kononnya masa saya buat ucapan itu, harga minyak dekat Saudi cuma murah 50 sen dan sebagainya, sekarang dah mahal. Saya nak tanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kepada anak-anak papa sekalian. Ketika bulan Julai tahun 2023 dalam Kongres PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan seperti ini. Ramai yang sindir. Oh, pasal apa? Menang hari ini, turun minyak esok. Mengapa tak jadi? Mengapa tak jadi? Kita tak perintah. Saya tidak jadi Perdana Menteri. Nak buat macam mana? Kalau sekarang, dengan harga minyak sekarang, tidak ada sebab minyak tidak boleh turun. Adakah masa itu harga minyak Saudi masih lagi 50 sen? Ataupun telah pun naik sebenarnya? Jadi, nak katakan yang konon-kononnya ucapan itu dibuat ketika harga minyak dunia tengah murah, itu tidak relevan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terkini itu dibuat tahun lepas je pun. Tak jauh pun beza je, setahun lebih je masa je pun. Bukanlah membenar setahun lebih tu. Tapi itulah, kita nak ingatkan kembali pada dia punya janji. Dia pusing sana, dia pusing sini, menyalahkan orang itu, orang ini. Semua pihak disalahkan kecuali dirinya sendiri. Patut tak patut macam tu? Yang keempat. Jadi sebab itu kita cadangkan nak buat penyasaran subsidi. Orang kata, oh penyasaran subsidi. Cubalah kemudian dimainkan sebagai politik. Sebab saya tarik subsidi kepada golongan paling kaya nak pergi haji. Bayangkan, kita ini bagi subsidi kepada semua jemaah. Yang miskin kita bagi, yang milioner, yang gaji sejuta sebulan pun kita bagi subsidi. Ini adalah hujah biasa oleh kerajaan Perpaduan Madani oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Konon-kononnya, subsidi-subsidi yang tarik itu adalah daripada golongan maha kaya sahaja. Tapi itulah dia tuan-tuan dan sekalian yang kita rasa kelakar. Kita tak dengar pula bila harga ayam diapungkan, orang T20 beli ayam harga pasaran, tetapi B40 ada satu kad khas boleh beli dengan harga yang telah disilingkan. Tak ada pula. Pasal subsidi diesel, lagi satu, kita pun tak dengar yang kerajaan menyatakan golongan T20 nak beli diesel dengan harga pasaran. Tapi golongan B40 boleh beli dengan harga yang disubsidikan. Tak ada pun masalahnya. Bahkan kalau ikut subsidi diesel, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara kenderaan yang tidak layak mendapat harga diesel yang disubsidikan ialah pengangkutan logistik yang bawa barang-barang tu. Lori barang, lori sayur, lori ayam, lori beras.
semua itu tak layak untuk mendapatkan subsidi diesel. Bila lori-lori ini tidak layak mendapatkan subsidi diesel, maka kos diesel, kos minyak untuk pengangkutan lori-lori ini, kos logistik secara keseluruhannya akan meningkat. Bila kos logistik meningkat, maka kos pengeluaran akan meningkat. Bila kos pengeluaran akan meningkat, apa akan jadi? Yang akan jadi ialah harga barangan akan jadi lebih mahal. Siapa yang kena? B40 yang kena, M40 yang kena. Jadi itulah yang kita kelakar. Bila masa pula subsidi-subsidi yang tarik ini adalah untuk menarik daripada golongan mahal kaya saja. Dan kita tak pernah dengar pun Perdana Menteri ataupun kerajaan ini mengenakan cukai khusus untuk golongan kaya seperti mana yang telah dicadangkan oleh PAS satu ketika dahulu, iaitu cukai dagangan saham ataupun cukai simpanan korporat. Tak ada pun masalahnya. Tetapi yang makin banyak dikenakan duit macam-macam oleh rakyat. Contoh yang terkini, barangan di bawah RM500 daripada luar negara akan dikenakan cukai 10%. Sedangkan kita tahu ramai golongan B40 buat perniagaan sambil-sambilan dekat TikTok ataupun dekat Shopee dan kebanyakan barang-barang tersebut adalah dari China. Jadi bila kos semakin meningkat, apa akan jadi? Jadi tuan-tuan sekalian, kita bukan apa, kita faham Perdana Menteri ini ialah seorang yang memang pandai berkata-kata. Apatah lagi beliau merupakan seorang lulusan sastra. Tetapi kita minta sangat agar Perdana Menteri tolong jangan sembang lagi dengan rakyat. Tolong jangan membawa naratif-naratif yang mengelirukan dan juga cuba untuk mengalihkan suasana daripada meletakkan pertanggungjawaban ke atas bahu beliau atas janji-janji yang beliau dan parti beliau dan gabungan beliau pernah utarakan. Tolong, peganglah janji anda dan kutakan janji anda. Sekarang kalau kita berjaya kali ini, janji kita kepada rakyat, insya-Allah kita akan tunaikan sepenuhnya. Kalau tak mampu nak tunaikan, tak ada masalah. Minta maaf saja. Cakap minta maaf, kami telah berjanji, kami gagal untuk tunaikan. Kami tak mampu untuk tunaikan, full stop. Jangan salahkan orang lain. Itu akan menyebabkan orang lagi menyampah dengan anda dan kerajaan anda. Minta maaf, ini bukan menghasut. Ini bukan satu perbuatan untuk akta hasutan ke apa-apa ke. Sebab saya tahu anak-anak papa memang tak akan puas hati kalau kita keluarkan video macam ni. Tetapi bak kata Rafiz Ramli dahulu, pembangkang ini memang kerjanya menghasut. Bezanya saya tidak menghasut. Saya hanya menegur kata-kata Perdana Menteri yang seolah-olahnya cuba untuk mengalihkan realiti, tidak mahu menerima ketanggungjawab, sebaliknya meletakkan kesalahan ke bahu semua pihak melainkan dirinya sendiri. Kita ingatkan kembali kepada Perdana Menteri dan juga kepada kerajaan ini, ayat pertama surah Al-Ma'idah. Wahai orang-orang yang beriman, berpeganglah kepada janji. Tetapi itulah kerajaan ini, kerajaan mereka. Mereka memang boleh buat sesuka hati mereka sebab kerajaan ini dah mereka pegangkan. Bak kata Sani Hamzan lah, klasik ayat ni. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.